Dalam kereta dia nak hantar saya ke hotel, tiba-tiba dia kata saya, Ustaz, daripada 33,000 ni saya akan bagi bantu Ustaz 10 ke 15%. 10%. Bayangkan tuan. Lepas tu saya 10%. Bini dia yang jaga bahagian perempuan 10%. Dia pun 10%. Saya kata, bang, saya nak tanya satu benda. Masa saya umum awal-awal, kenapa tak bagi tahu ni 10% ni? Oh, dia kata, Ustaz, kalau kita bagi tahu, orang tak mau bagi lah. Saya kata, mana boleh macam tu? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung kembali kuliah kita dalam buku karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang bertajuk Halal dan Haram dalam Islam. Dan tuan-tuan dan puan, pada malam ini kita punya perbincangan berkaitan tentang halal haram dalam al-kasab wal ihtiraf, dalam mencari pendapatan. Hari ini orang nak duit, dia akan buat macam-macam. Kalau dalam Islam, monopoli itu haram. Maksudnya kalau dia simpan barang keperluan rakyat untuk naikkan harga, memang confirm haram. Dipanggil monopoli yang diharamkan dalam Islam. Begitu juga hari ini ada anak muda, dia orang nak cari rezeki, dia nak cari pendapatan, dia gunakan kaedah yang lain juga. Cara dia gunakan laman sosial ataupun orang kata apa, kaedah-kaedah moden hari ini, dia panggil online, mendapat pendapatan yang pelik dan pastinya membawa pada haram. Contoh baru ini di dalam akhbar Metro, wartawan tadi pun tanya apa hukum pendapatan dengan mencari, menerusi, melayan perempuan-perempuan yang sunyi. Ini kerja anak muda kan? Dua minggu lepas rasanya dia punya akhbar tu. Pendapatan mereka dapati ataupun pihak wartawan dia telefon 5-6 orang yang dapat pendapatan ni, budak-budak muda. Tak payah kerja kuat duduk rumah yang penting dia layan telefon. Dia call masuk dia layan, ikut jam. Setiap jam ada dia punya, orang kata apa, dia punya fee dia, ada dia punya cost dia. Lagi lama cakap, lagi lama lah, lagi banyaklah bayaran dia. Wow, saya terkejut kan. Minimum pendapatan budak muda ni iaitu RM3,800 minimum. Dan maksimum daripada 7 orang yang wartawan telefon tu, RM52,000 sebulan. RM52,000 ni termasuk layanan seks, ditanggung penuh oleh perempuan tersebut. Maknanya perempuan tu dia bukan orang yang sama satu bulan, tak. Maknanya dalam satu hari ada seorang perempuan langgan dia. Zaman saya yang muda dulu dipanggil gigolo. Zaman sekarang asalnya layan telefon. Bini orang ke, nenek orang ke, anak muda ke, anak orang ke, yang penting dia berduit. Setiap call yang mereka dapat, dia akan
bayar. 1 jam ada kos dia. Mungkin 300 1 jam, mungkin 500 1 jam, mungkin 1000 1 jam. Tengok zaman sekarang, nak dapat duit je. Bila kita tegur, dia kata, Ustaz boleh dah cakap Ustaz gaji tetap. Kami ni macam mana nak makan? Kami nak makan apa? Pakcik-pakcik boleh dah cakap. Pencen ada. Kami ni Grab, ramai dah. Grab tu, ramai dah. Nak bawa Grab manusia, kereta kena bawa 10 tahun. Kami ada kereta atas 10 tahun, tak boleh bawa. Dia cari alasan untuk buat benda haram. Tak boleh lah. Tapi bagi dia yang penting kami dapat duit. Itu sekarang ni budak-budak muda dia main forex. Padahal fatwa dah haramkan, bank negara haramkan, tapi dia main juga. Dia kata apa? Yang penting kami dapat duit. Kami untung. Yang rugi tu kan tak ada lah. Dia fikir macam tu. Itu bagi mereka. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, mencari rezeki itu salah satu daripada perkara yang kita kena faham halal haram dia. Itu sebab Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Mulk ayat 15, "Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi." Allah yang jadikan segala-galanya atas muka bumi. Ia cukup sesuai, maka berjalanlah kamu di atas muka bumi ini. Wa kulu min rizqihi, dan makanlah kamu daripada rezeki yang Allah bagi. Sebenarnya banyak rezeki Tuhan. Ada orang dia bisnes kat sini tak okey. Baru ni saya jumpa dekat dalam satu majlis kahwin. Saya jumpa dia, saya tanya duduk mana, baru saya tahu yang dia ni antara orang yang berjaya dekat Europe. Dia dulu bisnes kat Malaysia tak jadi. Dia pindah duduk kat Europe, dia buat hotel. Dia buat pelancongan dekat sana. Dia beli dia sewa rumah, dia buatlah rumah tumpangan. Mula dengan rumah tumpangan. Lama kelamaan dia ada hotel sendiri. Duduk kat UK. Alhamdulillah berjaya. Kalau kita pergi UK, tengok ada kedai-kedai makan. Orang Malaysia punya makan, kedai makan. Kalau dekat UK kita jumpa ada apa? Restoran mamak. Restoran mamak. Mamak tu ada kat Malaysia, kedai mamak tu. Tapi dia ada cawangan dekat Europe. Duduk kat mana? Dekat stesen minyak. Wow. Stesen minyak kita ni ada minuman minuman manis. Nak makan roti canai tak ada. Sana masuk roti canai. Roti canai rasa sebiji. Tu antara benda yang diorang buat. Sebenarnya rezeki Allah tu banyak. Luas. Di mana-mana kamu boleh dapat rezeki. Tak percaya tengok dalam Instagram Tengku Zafrul. Dia tunjuk dia pergi kat satu dekat luar negara, dapat masuk kedai mamak. Itu hebatlah. Maksudnya dia boleh dapat juga rezeki walaupun bukan dalam negara kita. Allah Rabbi. Itulah kita kena tolong apa yang patutlah. Hidup itu keras sekarang. Nak dapat duit bukan senang. Budak-budak muda nak dapat duit bukan senang. Diorang kerja bukan senang. Nak dapat kerja pun bukan senang. Adik saya lepasan universiti 3 orang lah. Lepasan universiti ada masters. Tak ada kerja. Ada yang bawa Grab. Beli kereta baru, bawa Grab. Alhamdulillah. Tapi dia nak dapat 4,000 tu, 4,000 sebulan tu, dia kerja satu hari 15 jam. Bawa Grab. Tidur tepi jalan, mandi dekat Petronas. Tu setara yang ada masters. Kalau tak ada masters, tak ada BA, tuan-tuan cakap apa? Kata, ini keadaan yang kita hadapi sekarang. Dunia menghadapi. Saya pergi Korea, tanya kedai-kedai yang dekat pasar tu, macam mana dia punya bisnes tu. Dia kata, very bad. Selepas COVID, memang semua kedai-kedai sangat teruk. Orang nak membeli, tak ada duit. Datang hanya cuci mata je. Memang datang nak berehat betul. Cuci tanya berapa harga dah balik. Nak katanya, kos hidup meningkat dan pendapatan orang tidak stabil. Walau bagaimanapun Islam melarang kita duduk saja. Itu bagi qu'udul qadir anil amal haramun. Orang yang boleh bekerja tapi duduk saja hukumnya haram.
Tak nak kerja, hukumnya haram. Coba kata Nabi SAW, aku kata para ulama, wala yahil muslim ayyaks an talab rizqi bismi tafarrug lil ibadah. Seorang tu tak boleh kata saya nak duduk rumah nak ibadat saja. Tak boleh. Duduk rumah atau duduk masjid nak ibadat je. Tak boleh. Sebab hukumnya haram. Kamu ibadat lah. Kerja tu ibadat. So kena cari kerja. Tak kisahlah macam mana keadaan. Cuma berusaha dan tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Fa inna sama' la tamturu zahaban wala fiddah. Sebab langit tidak pernah hujankan kepada kita emas ataupun perak. Kamu kena cari rezeki. Kama la yahilu lahu an ya'tamida ala sadaqatin yamnahuha. Begitu juga tak boleh kita mengharapkan sedekah. Ada orang dia kata dia mengharapkan sedekah. Saya tak setuju betul harapkan sedekah. Bila tak ada duit minta. Tu je kerja dia. Tapi nak bekerja dia tak nak. Tak boleh lah macam tu. Kamu kena bekerja kuat. Cari rezeki. Juallah apa yang patut. Kalau mampu kerja. Saya rasa kadang lebih bangga tengok orang yang bekerja dekat Petron, dekat Petron, dekat Petronas, stesen minyak, ataupun dekat tepi-tepi jalan duk menjual goreng pisang dan sebagainya. Lebih mulia daripada minta sedekah ni. Saya tak setuju tu. Baru saya pergi ada satu kedai di sini dekat Bukit Mahkota, dekat Seri Putra. Ada suami isteri kan. Dia baru diorang ni kehilangan kerja. Hilang yang diorang kerja tutup. Isteri tu memang dah tak ada kerja. Memang tak kerja daripada dulu. Dulu suami kerja. Tengok. Dulu suami kerja. Isteri memang tak kerja. Rumah dia isi rumah. Tapi tiba-tiba suami kena berhenti kerja sebab hilang tak boleh mampu nak bayar gaji. Maka berhentikan ramai kaki tangan termasuk suami dia. Fikir nak buat apa? Duk saja takut. Anak nak belajar, nak sekolah. Makan perlu diteruskan. Maka nak tak nak, dia pun fikirlah sesuatu. Lah kali dia kata apa? Kebetulan isteri dia pandai buat goreng pisang. Jual goreng pisang. Dan goreng pisang dia memang sedap. Cuma saya cakap lah kat dia. Saya kata, ramai dah orang jual goreng pisang. Depan tu sekolah, goreng pisang. Tepi masjid, goreng pisang. Belakang masjid, goreng pisang. Goreng pisang banyak sangat. Cuba buat sesuatu. Buat goreng pisang pelik sikit. Yang lain tu adalah goreng pisang, goreng pisang cheese kan. Kita buatlah goreng pisang coklat ke, goreng pisang strawberry ke, lain-lain kan sikit. Jadi bila kita buat pelik-pelik, orang akan cari. Itulah dia pun fikir, dia pun buatlah kelainan sikit. Alhamdulillah ada orang beli. Harga mahal sikit lah. Bila dah pakai cheese, pakai coklat, tak boleh nak sama dengan goreng pisang yang biasa. Jadi itu saya cakap dia, tak apa, buat pelik dengan orang lain, orang akan beli. Sebab bagi contoh lah, tuan-tuan, saya pergi kat mana satu kedai. Pergi dengan kawan lah. Kawan ni pula, masa tu kami kat Damansara, minum dekat kedai, dekat restoran, ada satu restoran. Tiba-tiba ada kawan seorang ni, dia teringin nak makan goreng pisang. Maghrib lepas-lepas isyak tu makan goreng pisang. Mana ada goreng pisang? Rupanya dia ada satu restoran goreng pisang tu. Dia kawan dia ambil pakai Grab. Ada goreng pisang yang jual sampai malam, sampai pukul 10 juga. Dia letak macam-macam. Goreng pisang kat bawah, atas ni dengan cheese dia, coklat yang macam-macam ada. Harga RM32 satu kotak. Bila dah RM32, sedap tak sedap pun rasa sedap. Beli orang. RM32, beli orang. Nak bagi tahu, sebenarnya kalau kita kreatif, kita boleh buat. Saya pergi ke Indonesia baru ni. Sana dia tak mengharap dengan Starbucks. Tak harap dengan Starbucks. Sana dia ada kopi kenangan. Kopi kenangan dia lagi murah dan sedap daripada Starbucks. Kalau orang minum kopi ni, dia tahulah Starbucks ni, dia kata bolehlah untuk brand. Tapi untuk feel the coffee, bukan level tu lah. Orang yang minum kopi, addict kopi, minat kopi ni, addict kopi ni, dia akan cari kedai-kedai kopi betul. Jadi sama lah juga bila pergi
Indonesia, diorang ada kopi di sini. Diorang semua makan minum, diorang buat sama konsep tapi murah dan berkualiti. Itu bagus. Orang kita pun kalau kita nak buat, kita suruh dia buat kualiti yang sama. Dia kata kalau nak minum kualiti memang pergi Starbucks lah. Tak boleh lah macam tu. Sebab Thailand buat berjaya. Thailand apa nama dia punya? Sama juga berjaya. Itu sebabnya jangan kita duduk saja, kita kena kreatif. Nabi dia ajar sahabat kreatif dalam bisnes dan seumpamanya. Apatah lagi minta sedekah, memang Nabi tak bagi. Sebab Nabi kata apa? La tahillu sadaqatul lighani. Tidak boleh bagi sedekah pada orang yang kaya. Ataupun orang yang mampu untuk bekerja. Dia patut bekerja, dia tak mau kerja, dia tak sedekah. Saya tak setuju. Baru ni saya pergi Shah Alam. Pergi ceramah Shah Alam. Saya pergi 2-3 kali masjid, berbeza-beza. Setiap kali pergi ceramah tu, mesti ada saudara baru minta. Saudara baru tu bukan orang muda. Nak kata tua pun tak, dia pertengahan, dia antara 40-an. Duduk kat luar tu, dia tulis saudara baru, mu'alaf, sedekah. Kali pertama tak apalah, saya bagi, jemaah bagi. Pergi jemaah masjid yang ketiga, saya jumpa lagi dia. Saya kata, sampai bila nak minta sedekah? Adakah disebabkan kamu mu'alaf, kamu layak, kamu tak payah kerja, kamu minta sedekah kat masjid-masjid? Saya kata, tak boleh lah. Dia kata, saya tak ada orang nak ambil kerja. Kebetulan kat masjid tu, saya tanya tu, pengurusi ada, Nazir ada. Dia nak hantar saya kat kereta, saya kata, Nazir, tak ada ke kerja-kerja yang boleh ambil saudara baru bila dia bekerja? Macam Dr. Farid Rami. Dia ambil pekerja, saudara baru kerja, jadi jagalah, jadi pencuci masjid dan sebagainya. Dia kata, ada Ustaz. Dia pun bagi tahulah gaji sekian. Saya pun cakap pada mu'alaf tu, kamu kerja sini lah. Nazir nak bagi kamu kerja. Nanti dia akan masuk mesyuarat, ambil kamu kerja, sebab ni kamu tak minta sedekah. Dan dia kata, saya tak larat lah nak kerja. Tak boleh lah macam tu. Saya kata, tak boleh lah macam tu. Nabi tak bagi. Islam bukan suruh minta sedekah. Islam suruh bagi sedekah, bukan meminta sedekah. Nabi bagi tahu. Tu kena betulkan mindset kita. Kita bukan jangan minta, suka meminta. Ada setengah orang tuan-tuan, dia kedekut sangat ni. Jangan kata orang miskin. Orang kaya pun macam tu. Dia tak nak bayar. Macam belanja orang makan. Memang tak lah tuan-tuan. Kalau makan dengan dia, 10 kali makan dengan dia, 10 kali kita bayar. Ada orang macam tu. Gaji dia apa? Gaji Jusabi. Jusabi ni dalam 19,000, 20,000. Makan, tak mau bayar. Tak mau bayar. Kalau kawan-kawan datang makan sekali, semua minum, semua tak mau bangun. Lah kali kawan yang biasa bayar tu akan bangun bayar juga. Tu macam mana? Tu sikap dah. Kedekut. Mana boleh kedekut ni tu? Tu sebab Nabi kata, at'imu ta'am tadkhulul jannata bisalam. Kau kena belanja orang makan, kau masuk syurga dalam keadaan senang dan aman. Ini benda-benda kadang-kadang sikap tuan-tuan. Dia suka dia belanja. Dia suka orang belanja dia daripada dia belanja orang. Kalau dia belanja, dia berkira sebenarnya. Dia ajak orang pergi rumah. Dia tanya, berapa orang datang? Ada 4 orang kata contoh datang. Elok lah. Makan nasi kat rumah. Kawan pun pergi. Memang pergi suruh lah. Dia kata dia masak kata contoh kan, dia masak ayam masak pedas. Masak ayam masak pedas, dia goreng telur dadah satu mangkuk, ayam masak pedas. Dia masak dalam pinggan tu ada 6 ketul ayam. 4 tetamu, 2 tuan rumah. Settle. Pakai beg Prada, kasut LV, tapi nak belanja kawan makan, susah. Ada orang macam ni, dia suka dia belanja. Tapi kalau time orang belanja, dia makan macam yakjuk-makjuk. Tak ada apa yang dia tak makan, semua dia sapu. Ini perangai manusia tu kan. Ada setengah orang dia suka dia belanja, tapi dia tak suka belanja. Ada orang dia suka minta sedekah, dia tak suka bersedekah. Ini perangai manusia. Tengok. Dalam riwayat
Hadis Bukhari, la tazalul mas'alah bi ahadikum hatta yalqa Allah wa laysa fi wajhihi maz'atun. Orang yang suka minta-minta, yang suka minta sedekah, di akhirat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, pada wajahnya tidak ada langsung daging pada wajah. Sebab apa? Malu depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai peringkat minta sampai jatuh kita punya daging-daging, kita punya kulit yang tinggal kulit dan tulang di depan Allah taala. Mana pergi daging? Malu. Sebab apa? Dunia dulu dia minta sedekah banyak sangat, depan Allah malu. Itu sebabnya beringat kita. Itu sebab Nabi SAW pesan, jauhi daripada yang ta'affaf, meminta-minta. Jauhi daripada takaffuf baina aidin nas, mengharap apa yang orang ada tapi kita tak pernah mengharap kita memberi kepada orang. Itu Nabi tak suka. Sebab Nabi awal-awal dia setahun Nabi tak makan sedekah. Awal-awal Nabi beritahu, aku tak makan sedekah, aku makan hadiah. Hadiah ni martabat tinggi sikit, martabat tinggi. Tuan-tuan, bila kita boleh meminta, walakin Rasul, bukan maksudnya kita tak boleh minta langsung, boleh. Macam AJK Masjid buat program minta duit, okey, tak ada masalah, minta. Walakin Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqaddiru lid-darurah wal hajah qadruha. Wala bagaimanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan garis panduan dan keperluan dalam kita nak meminta. Faman ittur tahta dhaghtil hajah ila su'al wa talabil ma'unah min al-hukumah aw al-afrad fala junaha alaihi. Kalau katakan dia memang perlu, sebagai contoh rumah terbakar, na'udzubillah. Ada kan kawan-kawan kita ditimpa musibah, rumah terbakar, kita pergi bagi bantuan, boleh. Dia tak minta, tapi kita sebagai kawan ni pergi bagi duit kat dia, minta nombor akaun, hantar duit kat dia, tak apa, itu tak salah. Kita tak minta, tetapi orang bagi, boleh tak guna? Boleh. Sebab kita dalam kesusahan, kerugian, walaupun kita ada duit. Tuan-tuan, contohlah tuan-tuan, bila tuan-tuan jumpa, kalau masjid kita ni anak orang kaya meninggal dunia, tuan-tuan pergi ucap takziah, hantar pergi takziah. Sampai-sampai kat sana, tuan-tuan salam, tuan-tuan bagi juga duit pada tuan rumah, walaupun kita tahu dia kaya, dia ambil. Adakah dia berdosa? Tak berdosa. Tuan-tuan bagi, dia ambil. Tapi belum tentu dia akan makan duit tu. Silap yang boleh, dia akan ambil semua duit tu, dia bagi pada masjid. Buatlah apa yang patut di masjid atas nama anak dia. Tak salah. Nampak? Sebab apa? Sebab dia bukan mengharap duit dia, kecuali dia buka tabung khusus untuk dia atau pelik. Daripada hadis Muslim, an Abi Bashar Qubais bin Mukharib radhiyallahu anhu qala tahammaltu hamalatan fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asaluhu fima faqala aqim hatta ta'tina as-sadaqah fa na'muru laka biha thumma qala ya Qubaisah innal mas'alata la tahillu illa li ahad salas. Datang Qubaisah ni, tiba-tiba dia dapat minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku nak minta sedekah. Lantas Nabi pesan, Nabi kata apa? Wahai Qubais, sesungguhnya orang yang meminta ni tidak halal ataupun haram bagi kita meminta-minta kecuali dia dalam keadaan tiga keadaan. Rajulun tahmilu hamalatan fa hamalat lahu al-mas'alah hatta yusibaha. Lelaki atau seseorang yang ditimpa musibah, maka dibenarkan kepada dia untuk meminta. Contoh, kita ada duit, tapi bila kita berada dekat luar negara, tiba-tiba kita ditimpa musibah, duit kita hilang, sebagai contoh, pasport kita hilang, na'udzubillah,
maka banyak benda kena buat. Kita diminta kita boleh minta duit masa tu untuk bantu urusan pemulangan kita, ataupun duit kita kena rompak, na'udzubillah lah, boleh kita minta untuk meringankan kita punya beban. Keadaan tu boleh. Yang kedua, warajul asabathu hajatan ihtajat ma lahu fahal hatta yusib qawaman min 'aish. Yang kedua, orang yang ditimpa kesusahan, yang mana kesusahan itu menyebabkan dia sukar untuk hidup, boleh. Contoh, orang tu dia hutang banyak, na'udzubillah, dia minta bantuan, boleh. Tapi kadang-kadang dia minta, dia ni mewah, itu pun satu hal. Dia pinjam duit kita, pada masa yang sama dia banyak duit-duit ataupun harta-harta yang dia ada, tak boleh. Tak boleh macam tu. Dia kena guna dulu duit apa yang dia ada. Contoh, ada hamba Allah, orang banginya, dia minta bantuan, nak pinjam 150,000. Dan dia minta kawan-kawan dia bantu. Sebab apa? Sebab dia pinjam ahlum. Dia pinjam ahlum. Asalnya berapa puluh ribu je, dah jadi 150,000. Jadi bila dia nak pinjam ahlum ni dan minta kawan-kawan bantu, ahlum dah nak duit dia balik, jadi dia minta kawan-kawan dia bantu. Pada masa yang sama, dia tak bagi tahu pada anak dia yang dia ni susah. Sedangkan anaknya gaji besar. Anak-anak semua rumah banglo. Dia kata dia tak nak susahkan anak-anak. Tak boleh. Kamu kena guna dulu apa yang kamu ada. Kamu ada anak-anak. Sebelum minta tolong orang, minta sedekah orang, minta dulu anak-anak. Sebab anak-anak kamu kena tanggung kamu. Dia yang kena bantu kamu. Yang keduanya, salah kita juga. Sebab kita pergi minta apa? Minta dengan ahlum. Itu pun dah salah kan. Riba yang confirm haram. Tapi manusia ni, dia buat dulu baru dia fikir. Itu tak boleh tak, tuan-tuan. Itu nombor 2. Dalam keadaan susah hidup dan sebagainya. Contoh masa PKP, imam masjid sebuah negeri, telefon saya, dia kata apa? Dia kata, Ustaz, ni ada pilot ni gaji dia 40,000 lebih, 40,000 lebih, kena berhenti. So bila kena berhenti, tuan-tuan, gaji daripada 40,000 lebih, tiba-tiba tak ada gaji. Kereta BMW, Mini Cooper, basikal harga 60,000. Masa ada duit dulu, basikal 60,000. Pagi-pagi tu, buat sekarang ni pukul 4 datang, dia bawa 4x4. Dia tahannya basikal yang tak ramai orang ni, seorang dua orang, dia bukan nak rompak duit handphone, dia suruh letak tepi semua. Dia ambil basikal, dua-dua tu letak atas, baik 4x4, dia jalan. Basikal tu. Dia kat kawasan rumah saya kata, kenapa dia ambil basikal? Dia ambil handphone. Handphone dia tak ambil, duit pun dia tak ambil. Tak ambil langsung, dia ambil basikal dia. Kebetulan yang kena rompak tu kawan orang jemaah surau masjid saya. Saya tanya, dia ambil, tak ambil apa-apa. Handphone semua ada. Ada. Dia ambil basikal dia. Tu yang saya tahu harga. Dia kata yang saya punya, harga dia 105,000. 105,000, 2 Myvi. Yang bini dia punya 63,000. Dua-dua dah diangkut dia. Maknanya tuan-tuan, baru saya tahu basikal tu mahal. Jadi kalau macam tu keadaan dia nak minta sedekah, tak payah lah. Tak boleh nak minta tu, sebab tu barang-barang lebihan. Tapi sekarang ni macam kita nak pinjam, nak guna duit orang, kita kena fikir dulu, aku ada tak? Aku masih ada. Tapi kalau katakan aku dah tak ada, aku memang susah betul, dalam keadaan ni memang aku dah tertekan, macam pilot tadi, tiba-tiba dia dah basikal pun dia nak jual, tapi masa tu tak ada orang beli pun, dan dia terpaksa guna. Dia nak duit, nak bayar kereta tutup terus. Tutup dengan apa? Dengan canvas. Nak makan tak duit ni masalah sekarang. Lah dia pergi ke masjid minta duit zakat.
Tu yang masjid tanya, boleh tak bagi duit zakat? Saya kata dia tu dalam keadaan orang berhutang, boleh bagi zakat. Dia tak ada harta. Harta simpanan duit habis. Itu sebabnya menyimpan tu penting. Menyimpan sangat penting. Jangan sampai kedekut. Menyimpan, dia adalah letaklah portion menyimpan berapa, kita punya pelaburan berapa, kita punya takaful berapa. Ni takaful tak nak ambil. Sekarang ni tuan-tuan, nak masuk hospital kerajaan pun, doktor akan tanya, ada tak takaful? Walaupun kita penjawat awam. Saya penjawat awam. Isteri saya penjawat awam. Isteri saya masuk hospital. Nak cepat dapat rawatan dengan doktor pakar, pakai takaful. Pergi tingkat 7, HUKM. HUKM tu, kalau tingkat 7 tu, kalau tak ada takaful, buruk 3 hari, 7,000 ke 10,000. Nak dapat MRI, pakai MRI. MRI. Itu kalau pakai kerajaan biasa tu, mau 6 bulan baru dapat booking. Tapi kalau pergi berbayar, dapatlah 3 hari dapat. Dia adalah kelebihan. Tu takaful tu kena ambil. Tu dia portion-portion simpanan kena ada. Ni tak dapat duit sikit, beli beg mahal-mahal. Beg kalau ada 1 pun cukup lah, 2 cukup lah. Tapi sampai banyak ni untuk apa? Bila banyak, kalau duit ada tak apa. Ni duit tak banyak, tak payahlah. Itulah. Macam Ustaz Somad datang tu, ada orang kaya, dia bagi dalam kotak tu ada beg Prada untuk 5-6 orang kot. Harga beg saja beribu. Tapi orang bagi tu memang betul-betul kaya. Itu tak apalah. Betul-betul ada duit. Ini yang kita tak ada duit, tapi nak hidup cara orang ada duit, payah. Itu yang akhirnya berhutang. Yang lebih teruk lagi, gali lubang, kambuh lubang. Na'udzubillah. Hutang orang lain untuk kambuh yang lain. Itu nombor 2. Yang ketiga, wa rajulun asabathu faqah hatta yaqul salatan min dhawil hajat min qaumihi laqad asabat fulanan faqah fa halat lahu al-mas'alah hatta yusiba qawaman min 'aish. Yang ketiga, orang tu boleh minta sedekah ataupun minta bantuan apabila dia dapat tahu sahabat dia ini dalam keadaan susah. Dia boleh minta bagi tujuan untuk bantu sahabat dia. Itu boleh. Contoh, ada satu sekolah tahfiz ditimpa musibah, terbakar. Contoh. Saya pun kenal orang tu, saya pun bagi tahu dalam grup. Siapa nak bagi bantuan, silakan. Kita nak bagi bantuan orang ni dalam keadaan susah. Orang tu dalam keadaan memerlukan, maka dibenarkan. Ya. Tapi yang penting, benda tu sampai kepada orang yang sepatutnya. Yang tak tahan, jadi orang tengah. Jadi orang tengah ni makan pula. Itu saya tak setuju. Sebab macam saya tak terima, tak benarkan orang ambil derma kecuali dapat keizinan daripada Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Saya kena di Kelantan, tu memang sampai hari ni. Start dari tu saya tak bagilah. Bayangkan tuan-tuan, program 3 hari. Dia ni ikut saya. Program masjid panggil. Jadi orang ni tua dah. Dengan serbannya, dengan jubahnya, dengan janggut putih ni. Datang bagi tahu, dia kata, Ustaz, saya nak minta derma. Untuk bila Ustaz ceramah ni saya minta derma nak bagi pelajar-pelajar Kelantan di Mesir. Saya kata boleh lah. Masa tu kita tak tahu. Boleh lah. Pergi Masjid Muhammadi. Masjid Muhammadi saja Maghrib tu dapat sebanyak 6,500. Esok pagi di Masjid Pasir Mas. Di Masjid Pasir Mas tu seorang hamba Allah daripada Shah Alam bagi cash 8,000 depan saya. Dia kata, Ustaz, saya bagi 8,000 untuk ni. Paling 6,500 campur 8,000 yang duit hamba Allah ni seorang, tambah pula yang kutip pagi tu penuh dekat masjid tu, Masjid Pasir Mas. Macam solat Jumaat, penuh orang. Kutipan tak tahu berapa. Campur-campur semua adalah. Dia kata, last hari terakhir tu saya dapat tahu 33,000 ringgit lebih kurang kutipan.
nak hantar ke masjid. Saya kata okeylah. Kita pun umumlah sebab orang ni nak. Ni nombor 3 ni. Kita tahu orang susah, budak-budak susah, tak ada pendapatan. Mak bapak susah orang Kelantan. Jadi kita tolong kutipkan. Boleh minta sedekah untuk diorang. Boleh. Tapi kena betul lah. Saya pula masa tu tak tanya. Memang saya serah pada PA saya terus. PA saya kata, dia ni memang tengah minta. Dia minta, dia guna juga ustaz-ustaz lain juga. Oh, ya ke? Okeylah, saya pun okey dia. Tak tanya pula, minta Jabatan Agama. Tak terfikir masa tu. Dalam kereta, dia nak hantar saya ke hotel. Tiba-tiba dia kata saya, Ustaz, daripada 33,000 ni, saya akan bagi pada ustaz 10 ke 15%. 10%. 10%. So 33,000. 10% berapa? Berapa? 3,000. Bayangkan juga. Lepas tu saya 10%. Bini dia yang jaga bahagian perempuan 10%. Dia pun 10%. Saya kata, bang, saya nak tanya satu benda. Masa saya umum awal-awal, kenapa tak bagi tahu ni 10% ni? Oh, dia kata, Ustaz, kalau kita bagi tahu, orang tak mau bagi lah. Saya kata, mana boleh macam tu? Saya minta ni sebab nak tolong budak Kelantan. Saya tak perlu nak berapa persen-persen. Tak ada akad kat sini. Saya kata, saya tak nak. Jangan ambil. Saya tak nak pun 10% ni. Haji pun tak boleh ambil 10%. Isteri pun tak boleh ambil 10%. Siapa suruh haji bawa saya? Masjid datang nak ambil. Orang masjid datang ambil. Dia nak datang ambil kita. Masjid sana pun nak ambil. Pasimah pun nak ambil. Semua pakai nak ambil. Yang haji nak bawa siapa suruh? Nampak tak? Kenapa tu nak ambil 10% daripada tu? Saya kata tak. Saya nak receipt hantar ke Kelantan. Saya nak semua tu. Nak semua dihantar dan receipt saya nak. Pastikan dapat. Saya bagi tahu PA saya dapat kan. Tuan-tuan, dia tak bagi, dia blok tu isteri PA saya dulu. Saya telefon dia tak angkat. Lepas tu saya blok lah, dia silap lah. Kami ada grup. Saya bagi tahu dalam grup, dia ni kena hati-hati. Dia minta derma, dia tak bagi tu kat dia. Dia ambil 10% itu. Lepas dia minta kita. Lepas tu, kebetulan Ustaz Azhar Idrus pergi juga. Saya pun cerita lah. Kata, Ustaz, jaga-jaga ni. Oh, mu kena? Kena. Oh, bodoh. Kena bodoh dia. Bodoh dia. Buat apa? Dia tu tak betul. Nipu dah dia kata. Macam mana Ustaz tahu? Aku pun kena kok. Jadi sama-sama kena tu. Dia kena dengan semua orang. Itu sebabnya hati-hati. Dalam bab minta. Jadi orang tengah minta sedekah. Ni musim Palestin pula. Kena bom. Semua pakat sibuk nak jadi orang tengah ni. Lepas tu sampai ke tak? Yang tu, yang minta tu, dia punya CEO naik Velfire. Naik kereta mewah. Ada driver. Macam mana bos? Kita NGO je. Macam mana boleh dapat duit banyak macam tu? Tu semua benda-benda yang mengambil kesempatan daripada kesempitan orang lain. Tu nak jadi orang tengah boleh, tapi biar betul-betul. Bukan tak kata NGO tak betul. Ada NGO yang sampai betul. Dia dapat 1 juta, dia bagi sungguh 1 juta. Dia pun naik kereta cacak ayam gitu je. Ini tak. Dia duk kutip-kutip kerja dia. Tak ada lah. Jadi CEO NGO dia kaya kot mana tuan-tuan. Tak ada kayanya. Tapi macam mana boleh jadi duit? Itu sebabnya tuan-tuan kena berhati-hati lah. Jadi orang tengah minta duit untuk orang yang sempit. Wallahualam. Itu bagi lalu. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
Allah. لا إله إلا الله. Tuan-tuan puan yang dikasihi sekalian, Nabi SAW sebut berkaitan tentang bekerja ni juga. Dan ini juga merupakan salah satu daripada pembangkit semangat kepada bapa-bapa yang bekerja kuat. Suami-suami yang bekerja kuat. Saya faham zaman sekarang ni zaman dugaan semua bekerja terpaksa bekerja tambahan. Isteri-isteri terpaksa buat kerja tambahan. Kerja kerajaan tapi gaji kecil. Akhirnya macam mana dia buat? Malam dia buat part time pula. Dia buat part time, dia jual kuih, dia buat kuih, ataupun dia buat kerepek-kerepek, esok dia jual kat pejabat. Ada orang macam ni. Itulah, kita nak larang 100% pun kita kena fikir. Dia orang ada tanggungan, dia orang bukan gaji besar macam kita semua. So kita kena fikir macam mana nak buat. Jadi Nabi kata apa? Kepada semua yang bekerja kuat itu. Bi ay ya'khudha ahadakum hablahu fayati bihazmati hatabin ala dhahri fayabi'uha. Fayakfi Allah biha wajhu khairun min ay yas'al an-nas. Sama ada orang tu bagi ataupun tidak. A'tuhu aw mana'u. Seseorang yang bekerja yang membawa tali, kemudian diikat kayu-kayu kering untuk dijual. Dia letak kat belakang, dia angkat kayu-kayu tu dia untuk dijual di pasar. Memang letih lah. Letih, berpeluh, susah. Itu lebih baik, kata Nabi SAW. Fayakfillahu biha wajhah. Allah memuliakan wajahnya berbanding orang yang meminta-minta. Lebih baik daripada dia meminta-minta, sama ada orang bagi atau tak, itu tak tepi. Tapi dia tetap tidak ada kemuliaan orang yang meminta-minta. Sampai peringkat tu Nabi kata. Jadi biarlah kau kerja kuat tak apa. Kau susah bawa bawa lori. Siang malam bawa lori, tuan-tuan puan. Semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, zakat tak tinggal, bawa lori. Jumpa isteri seminggu sekali mungkin, sibuk. Bawa lori nak pergi satu tempat ke satu tempat, dah kali balik singgah sekejap, balik pula pergi pula, susah hidup. Itu lebih mulia daripada orang yang meminta-minta, minta sedekah untuk menampung kehidupan dia. Lebih baik dan mulia daripada orang yang makan rasuah, dan lebih mulia daripada orang yang pecah amanah. Na'udzubillah. Jadi kena beringat. Tak kira siapa pun. Polis pun tak terlepas tengok. Pecah lah. Kan viral. Datuk Seri Suhaili. Berani dia. Lepas tu keluar pula kenyataan. Berapa ramai kaki tangan yang dikenakan tindakan tata tertib kerana pecah amanah dan sebagainya. Oh, hebat. Maknanya polis pun tidak terlepas. Jadi itu sebabnya, jangan kata polis, semua orang takkan terlepas. Ustaz-ustaz ke siapa ke takkan terlepas. So kena hati-hati, jangan buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tidak dilaknat oleh Allah disebabkan harta yang kita miliki. Baik tuan-tuan dan puan, insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan bincang al-ihtisab an tariqiz zira'ah. Apa hukum kita mencari rezeki dengan jual beli ataupun menanam pokok-pokok yang ada. Kita ambil upah menanam pokok. Kita ambil upah menjual tanaman dan sebagainya. Nanti kita akan bincang. Ni ada orang tanya soalan online, budak-budak muda ni. Dia orang tak datang masjid tapi dia tengok online. Dia tanya soalan pun okey-okey lah tu.
Assalamualaikum Ustaz. Akak ingin mendapatkan sedikit penjelasan berkenaan bab tudung. Adakah wanita yang tidak berhijab akan memasuki neraka apabila mereka mati? Katakan wanita tersebut selalu membuat amal, memberi makan anak-anak yatim, bersedekah, setiap tahun khatam Quran di bulan Ramadan, sudah menunaikan haji, solat tak tinggal, tapi beliau tidak memakai hijab. Adakah segala amalan yang telah dilakukan oleh beliau akan ditolak dan beliau akan dimasukkan dalam neraka? Pertama sekali, orang yang mengucap 2 kalimah syahadah akan masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Sebab Nabi sebut, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesiapa yang mengucap 2 kalimah syahadah akan masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Itu pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ni maha kaya. Dia tidak pernah menghukum orang dengan satu salah semuanya terabaikan. Orang tu semayang tak tinggal, pahala. Orang tu berzakat tak tinggal, itu pahala. Orang tu pergi haji, dapat haji mabrur, pun pahala. Dia buat apa lagi? Dia tolong anak-anak yatim, pun pahala. Dia Quran tak pernah tinggal, baca selalu, pun pahala. Cuma dia tak pakai tudung saja. Dosanya hanya yang tak pakai tudung tu lah. Kata ditakdirkan amalan yang lagi banyak daripada dosa tak pakai tudung itu, maka amalan-amalan itu menutup dosa tersebut. Walau bagaimanapun, hukum tetap haram dan dia tetap kena azab disebabkan tudung yang dia tak pakai. Jadi oleh sebab itu kena beringat. Kita pun tak tahu amalan kita cukup ke tak. Sebab tak nampak. Kalau minyak, senang. Kalau akaun bank, tahu cukup tak cukup. Kita buat pinjaman, kad kredit, guna kad kredit dengan bayaran dekat dalam bank akaun kita tu, cukup tak cukup, kita nampak. Masalahnya amalan kita ni, takut Quran kita yang kita baca pun Allah tak terima disebabkan dosa lain, dosa riak. Na'udzubillah. Mungkin semayang kita tu Allah tak terima sebab semua bacaan salah, Fatihah salah. Na'udzubillah. Itu pun benda yang kita kena kira semua tu. Zakat yang kita bayar, mungkin Allah tak terima zakat tu sebab apa? Daripada pendapatan yang haram. Itu sebabnya negeri Selangor ke negeri-negeri lain, kalau sah pendapatan itu daripada sumber yang haram, zakat tak mau terima. Orang yang jual vape, ni ramai orang token-token vape, juta duit dia orang tuan. Jadi sekarang ni dia nak bayar zakat, dia kata boleh tak ustaz saya nak tukar daripada bayar cukai saya bayar zakat? Tak boleh, sebab vape itu, rokok itu telah difatwakan haram oleh fatwa antarabangsa, oleh fatwa Malaysia. Jadi zakat tak terima. Macam Selangor, vape tak terima. Pendapatan daripada vape tak boleh keluar zakat. Sebab apa? Daripada sumber yang pun Allah tak terima. Jadi semua tu kena tengok macam-macam. Jadi oleh sebab itu Allah dah suruh tutup, pakai tudung, tutup saja. Sekurang-kurangnya kita cuba elak daripada buat maksiat. Walaupun kita akan buat maksiat. Kullu bani Adam khata' wa kullu khata'i tawwabun. Setiap anak Adam akan buat dosa. Cuma dosa kita itu kita kena cepat-cepat minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi jawapan kepada adik ni, kakak ni tadi, dia masuk neraka atau tidak itu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pakai tudung itu wajib. Sebagaimana wajibnya sembahyang, begitulah juga pakai tudung itu wajib. Tutup aurat itu wajib. Sebagaimana zakat itu wajib, tutup aurat juga adalah wajib. Jadi kalau kita sembahyang tapi tak bayar zakat, juga akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana keadaan azab? Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Itu sebabnya kita minta dengan Allah. Itu sebabnya Nabi Muhammad diutuskan untuk bagi syafaat kepada kita. Amalan kita banyak tapi tak cukup syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita doalah kepada semua sahabat-sahabat kita yang telah pergi, tak pakai tudung, tak berhijab, tapi amalan yang lain banyak, kita minta dengan Allah. Semoga Allah tutup aib dia dan Allah ampunkan dosa dia berdasarkan amalan-amalan ataupun kerja baik yang dia buat itu, insya-Allah, sebagai syafaat. Dijaga anak yatim, syafaat untuk dosa-dosa dia lepas. Kita tak nak hukum dia masuk neraka, tak boleh. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku.
Kan? Itu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan dia. Cuma kita yang hidup ni, buatlah selagi mampu apa yang Allah suruh, buat yang terbaik. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan, soalan yang adik. Ini soalan online. Soalan? Kalau tak ada, insyaAllah kita jumpa pada bulan depan. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada saya sebagai taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma tawfiq fi din wa alim ta'wil wa masyaallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.